Hai, kembali lagi kita dalam kelas Asas Sains Komputer Tingkatan 1 bersama saya, Cikgu Nabila. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu bab 1, konsep asas pemikiran komputasional. Okey, tapi hari ini kita nak lihat pada subtopik yang baru iaitu 1.1.3 iaitu pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk sesuatu situasi. Okey, jom imbas kembali topik sebelum ini. Apakah maksud pengecaman corak? Pengecaman corak ialah teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan beberapa masalah, cerita atau keadaan ataupun situasi. Pengecaman corak membolehkan kita menghasilkan satu idea yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang mempunyai persamaan. Teknik pengecaman corak digunakan oleh komputer atau manusia untuk mengecam persamaan dan perbezaan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, pengecaman cap jari. Sifat muka dan ciri-ciri suspek jenayah ialah satu teknik pengecaman corak yang boleh dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan kes jenayah. Okey, jom kita lihat proses pengecaman corak. Okey, proses yang pertama, kita perlu teliti ciri-ciri masalah. Dan yang kedua, asingkan masalah berdasarkan ciri-ciri kesamaan. Dan yang ketiga, bandingkan setiap masalah. Dan yang terakhir, kumpulkan masalah berdasarkan ciri-ciri kesamaan. Okey, sekarang kita lihat pada contoh pengecaman corak bagi situasi menyusun nombor. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 9. Okey, rajah 1.8 ini menunjukkan siri pergerakan menyusun nombor. Okey, gambar ini menunjukkan satu simulasi pergerakan untuk menyusun 4 murid mengikut nombor pada jersey dengan urutan menaik. Okey, lihat pada 4 orang murid ini. Okey, baju warna purple adalah nombor 7, baju warna oranye memegang nombor 5, baju warna biru memegang nombor 1, baju warna hijau memegang nombor 2. Okey, kalau berdasarkan murid-murid yang 4 orang murid ini, apa pattern yang sama kita jumpa? Adakah warna baju? Adakah warna seluar? Okey, pattern corak yang sama yang jelas kita nampak ialah pada nombor yang dipegang oleh murid-murid tersebut. Okey, di mana kita perlu menyusun nombor mengikut tertib menaik. Okey, tengok pada kedudukan awal. Yang pertama, murid pertama ni adalah nombor 7, yang kedua adalah nombor 5, yang ketiga adalah nombor 1 dan yang terakhir adalah nombor 2. Okey, bagaimana kita nak susun mengikut tertib menaik? Okey, kemudian langkah 1, kita perlu bahagikan kepada dua kumpulan. Okey, oranye dan purple. Okey, nombor yang kecil kita perlu pindahkan ke hadapan dan nombor yang lebih besar kita perlu pindahkan ke belakang. Okey, 7 dengan 5, siapa yang paling besar? Okey, 7 kan? Jadi 7 perlu bergerak ke belakang dan nombor 5 perlu bergerak ke depan. Okey, sama juga untuk nombor 1 dan 2. Okey, 1 dan 2 siapa yang lebih kecil? Okey, 1. Okey, jadi kekal di tempat asalnya dan nombor 2 pun kekal sebab 1 adalah lebih besar daripada 2. Okey, sekarang kita lihat pada langkah 2. Okey, nombor 5 duduk di hadapan
Okey, sekarang kita nak comparekan, kita nak bandingkan antara nombor 7 dan nombor 1. Okey, 7 dan 1 siapa yang lebih besar? Okey, 1 lebih besar. Jadi 1 bergerak ke hadapan 7. Okey, 7 perlu bergerak ke belakang. Okey, nombor 2 kekal. Okey. Sekarang langkah 2 ini nombornya ialah 5, 1, 7, 2. Okey, masih tidak selesai lagi masalah kita. Okey, sekarang kita pergi ke langkah ketiga. Okey, kita lihat perbandingan antara 1 dan 5. Okey, 1 dan 5 siapa yang lebih besar? Okey, 1. Okey, 1 ni yang dipegang oleh jersey warna biru. Jadi 1 bergerak ke hadapan dan pelajar yang memegang nombor 5 perlu bergerak ke belakang. Okey, sekarang kita lihat pada langkah 3 juga, murid yang memegang nombor 7 dan 1. Murid yang memegang nombor 7 dan 2. Okey, 7 dan 2 siapa lagi besar? Okey, 7. Jadi 7 perlu bergerak ke belakang. Okey, nombor 2 perlu bergerak ke depan. Jadi susunan sekarang adalah 1, 5, 2, 7. Okey, masih tidak ikut turutan kerana 1, 5, 2 dan 7. Okey, sekarang kita nak ubah nombor 5 dan 2. Okey, lihat pada langkah 4, kita akan tukar kedudukan 5 dan 2. Okey, 2 akan bergerak ke hadapan 5. Okey, 5 akan bergerak ke belakang. Jadi, kedudukannya sekarang adalah 1, 2, 5, 7. Okey, lihat pada langkah 5. 1, 2, 5, 7. Okey, sekarang dah ikut susunan betul tak? Dah ikut tertib menaik. Okey, 1, 2, 5, 7. Jadi, kita boleh lihat corak persamaan pada masalah ini ialah nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri, manakala nombor yang lebih besar disusun di sebelah kanan. Jom kita lihat contoh lagi. Okey, cikgu tahu masih ada yang tak faham lagi. Okey, kita tengok contoh yang lebih simple. Okey, apakah nombor selepas 4? Okey, cikgu tahu kebanyakan kamu memang tahu jawapan dia. Okey, nombor selepas 4 adalah 5 dan 6. Cikgu nak tanya, macam mana kamu tahu jawapan dia adalah 5 dan 6? Okey, jawapan 5 dan 6 terjadi apabila kita perlu menambah 1 kepada nombor sebelumnya. Okey, contoh 1. Okey, nombor selepasnya adalah 2. Macam mana boleh jadi 2? Okey, terjadinya 2 apabila kita menambah 1 pada nombor sebelumnya. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Okey, kita lihat pula pada jawapan 3. Okey, pada 3, pada kedudukan 3 ni, macam mana boleh terjadinya 3? Okey, terjadinya 3 apabila kita menambah 1 pada nombor sebelumnya. Jadi nombor sebelumnya adalah 2. Okey, bila 2 tambah 1, 3. Betul tak? Okey, jadi corak dia sama saja, tambah 1 kepada nombor sebelumnya. Maka kita boleh anggarkan atau anggapkan nombor selepas 4 adalah 5. Bagaimana? Iaitu dengan 4 tambah 1. Jadi 5. Okey, selepas 5, apakah nombor dia? Jawapan dia adalah 6. Bagaimana jadinya 6? Okey, 5 tambah 1. Nombor sebelumnya adalah 5 kan? Jadi kita tambah 1 jadi 6. Okey, untuk pengecaman corak ni, kita perlu mengetahui corak atau pola sesuatu masalah. Jadi senang kita nak selesaikan masalah. Okey, contoh dalam isi tempat kosong bagi matematik ni, kita perlu
tahu membaca pola sesuatu nombor. Okey, sekarang jom kita lihat pada persamaan dan perbezaan bagi sebuah kereta dan basikal. Okey, persamaan bagi kereta dan basikal. Okey, antaranya ialah mempunyai roda, boleh bergerak dan mempunyai tempat duduk. Okey, kedua-duanya, okey, kereta ada tayar, basikal pun ada tayar. Okey. Kemudian kedua-duanya boleh bergerak, okey, boleh membawa kita ke sesuatu tempat. Dan yang terakhir, kedua-duanya mempunyai tempat duduk. Okey, kedua-duanya basikal dan kereta ada perbezaan dia, betul tak? Antaranya ialah bilangan penumpang yang boleh dibawa dan bilangan roda. Okey, bilangan penumpang pada kereta ni mengikut saiz sesebuah kereta tu. Okey, kalau kereta tu lagi besar, lagi banyaklah penumpang yang dia boleh bawa. Okey, kalau berbeza pula dengan basikal, dia hanya terhad. Okey, hanya seorang saja boleh duduk pada basikal ni. Okey, kemudian bilangan roda juga berbeza. Okey, kereta kita ada 4 tayar, tapi dekat basikal kita ada 2 sahaja tayar dia. Okey, kat situ pun kita nampaklah perbezaan antara kedua-duanya. Okey, ada lagi tak perbezaan antara kereta dan basikal? Okey, dari segi design pun kita lihat memang berbeza sekali. Okey, warna pun berbeza. Okey, tapi yang paling ketara yang boleh kita bezakan adalah bilangan penumpang dan bilangan roda. Akhir sekali adalah rumusan. Okey, cikgu nak rumuskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Cikgu harap murid boleh menggunakan teknik pengecaman corak ini sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Okey, diharapkan semua faham apa yang telah kita pelajari hari ini dalam topik dalam subtopik 1.13 iaitu pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi dalam next class. Okey, bye.